Dan beberapa persoalan diutarakan, adakah kita akan membeli kotak ais khas Pfizer untuk menyimpan vaksin COVID-19? Dan sudahkah kita memperuntukkan dana bagi sistem penyimpanan rekod yang akan diperlukan? Itu persoalan yang diutarakan Badan Pemikir Belanjawan 2021 untuk Kementerian Kesihatan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan juga Sosial Azrul Mohamad Khalid berkenaan logistik pengedaran vaksin COVID-19. Dalam masa yang sama, negara seperti Kesatuan Eropah, UK dan juga Amerika Syarikat dilaporkan menjangka vaksinasi pertama akan diberikan susulan kelulusan pada awal Disember ini. Malaysia dilapor akan mendapat 12.8 juta dos vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat di negara ini tahun depan. Untuk membincangkan berkenaan logistik dan juga cabaran menguruskan pemvaksinan di Malaysia, kita bersama Azrul Mohamad Khalid. Dan Azrul, antara persoalan yang diutarakan Azrul adalah berkenaan dengan penyimpanan, penghantaran rekod. Vaksin ini mempunyai keperluan logistik dan juga penyimpanan khusus yang memerlukan pelaburan dari segi infrastruktur. Adakah Azrul lihat bahawa kerajaan masih belum lagi melihat kepada logistik untuk pengedaran vaksin dan juga pelaksanaan vaksin ini secara meluas di negara ini? Hakikatnya, walaupun kerajaan telah menandatangani perjanjian dengan syarikat Pfizer, kita masih tidak tahu tarikh vaksin-vaksin tersebut akan dihantar. Dan telah dinyatakan dalam pengumuman bahawa suku pertama 2021 seperti yang telah dinyatakan tadi, penghantaran sebenarnya hanya 1 juta dos vaksin tersebut akan dilakukan yang cukup untuk 500,000 orang. Setiap orang memerlukan 2 dos vaksin. So apabila ditanya mengenai isu logistik ni kepada penasihat sains musti, apakah penyelesaian bagi keperluan spesifik logistik dan penyimpanan vaksin Pfizer ini, beliau telah menyatakan bahawa pihak Pfizer akan mengendalikan perkara tersebut. Nampaknya syarikat Pfizer juga akan memberikan sokongan kepada isu logistik, terutamanya penyimpanan ultra sejuk yang kita khawatirkan. Dalam masa yang sama, ada juga vaksin yang dijangka daripada syarikat dan juga pembekal lain. Adakah urusan ataupun sistem yang sama akan digunakan untuk penyampaian? Tentunya mereka perlukan pelbagai spesifikasi untuk penyampaian. Jadi adakah usaha untuk penyampaian tersebut akan juga diuruskan oleh syarikat vaksin berkenaan? Kalau kita lihat daripada apa yang kita tahu mengenai vaksin-vaksin ini, perlu kita nyatakan bahawa semua anjuran terhadap keperluan logistik vaksin adalah berdasarkan apa yang kita tahu setakat ini mengenai pengujian vaksin-vaksin tersebut dan bagaimana prestasi mereka di lapangan. Sekiranya kita melihat pada vaksin-vaksin lain, vaksin Moderna yang juga memerlukan keadaan yang sangat sejuk tetapi tidak sesejuk vaksin Pfizer. Walau bagaimanapun, vaksin daripada Universiti Oxford, AstraZeneca, Sinopharm dan Sinovac dari negeri China dan Sputnik 5 dari Rusia boleh disimpan pada suhu peti sejuk biasa dan kalau secara teorinya dia boleh menggunakan rantaian sejuk atau cold chain yang kita sedia ada. So tidak memerlukan special adjustment seperti mana Pfizer vaksin memerlukan. Okey, dan juga Pfizer telah berjanji untuk berikan sebanyak 1 juta dos, 1.7 juta dos, 5.8 juta dos dan juga 4.3 juta dos pada 4 suku berbeza pada tahun hadapan dan juga ini adalah bagi imunisasi 20% populasi. Bagaimana pula dengan baki populasi? Adakah plan yang sesuai untuk pastikan lebih ramai populasi akan dapat akses kepada vaksin? Ada private government partnership, government mungkin ataupun kerajaan mungkin untuk sektor dan juga mereka yang berkhidmat untuk frontliners, contohnya private untuk pekerja-pekerja mereka sendiri. Adakah ini satu model yang boleh diterokai untuk memastikan bahawa aktiviti ekonomi dapat diteruskan? Perlu kita ingat bahawa pihak kerajaan telah mengumumkan bahawa usaha untuk memperolehi vaksin-vaksin COVID-19 tidak bergantung semata-mata pada satu atau dua sumber sahaja, tapi juga melibatkan usaha bilateral dengan syarikat-syarikat farmaseutical lain seperti dari negara China dan negara China dan negara India. So kita belum lagi tahu jadual penghantaran vaksin kita belum lagi tahu jadual penghantaran vaksin menerusi COVAX. So kita belum lagi tahu, masih banyak yang kita tidak mengetahui. Tetapi apa yang kita tahu adalah vaksin yang dikeluarkan pada peringkat awal ini
tidak mencukupi. Keadaan yang sama akan dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Malaysia. So, kita perlu mengutamakan mereka yang bekerja dalam sektor-sektor seperti kesihatan, pengurusan penguatkuasaan undang-undang, pembersihan dan sanitasi, awam dan swasta. So, mereka yang terdedah atau vulnerable seperti warga tua, golongan kurang upaya dan mereka yang mempunyai penyakit tidak berjangkit atau non-communicable diseases seperti penyakit buah pinggang, diabetes, penyakit jantung dan kanser, mereka perlu diutamakan pada peringkat awal. So, kalau kita berbincang mengenai 20% atau 30% ini, mereka perlu masuk dalam golongan tersebut. So, populasi selebihnya akan mendapat akses kepada vaksin yang bergantung pada usaha kerajaan untuk melihat keberkesanan vaksin-vaksin yang akan ada dan meluluskannya. Hakikatnya, jadual waktu untuk memastikan populasi selebihnya divaksin akan mengambil beberapa tahun lagi bagi memastikan semua dapat perlindungan daripada COVID-19 menggunakan mana-mana vaksin yang wujud. Ini memerlukan joint effort usaha bersama pihak kerajaan dan swasta dan perlu ditekankan di sini bahawa bukannya semua perlu tidak membayar atau disubsidi oleh kerajaan. Saya rasakan mereka yang boleh membayar sendiri atau self-fund vaksin itu perlu diberikan pilihan tersebut untuk memastikan mereka juga dapat divaksin kepada penyakit tersebut. Adakah Azrul melihat akan wujud satu situasi di mana akan berlaku diskriminasi vaksin? Saya dapat vaksin A, dia dapat vaksin B, hanya vaksin A atau vaksin B saja diterima, vaksin C mungkin tidak diterima untuk aktiviti-aktiviti ekonomi tersebut. Ini mungkin satu perkara yang di luar jangkaan ataupun jangkauan kita, tetapi adakah ini mungkin akan menjadi satu perkara yang harus difikirkan? Adakah mereka akan membawa kad vaksinasi mereka, cakap saya vaksin A, dia vaksin B? Bagaimana Azrul? Ini adalah merupakan salah satu daripada cabaran yang kita akan hadapi apabila vaksin-vaksin ini hadir dalam pasaran dan secara idealnya saya merasakan tidak perlunya ada perbezaan daripada vaksin-vaksin sekurang-kurangnya ataupun the minimum standard adalah mereka telah divaksin dan sekiranya perlunya ada kad atau cara tunjuk yang boleh membuktikan bahawa mereka telah divaksin, ianya akan menunjukkan satu status saja, telah divaksin atau tidak divaksin. So, secara idealnya inilah yang kita perlu melihat kerana kalau kita melihat flu vaksin, flu terhadap demam campak dan sebagainya, kita tidak memerlukan perbezaan di antara vaksin. Kita hanya mempunyai status sama ada divaksin atau tidak. Dan itulah yang kita patut aim atau cuba mencapai. Dan Azrul juga menggesa kerajaan untuk melabur dalam komunikasi vaksin bagi menangani dan juga mengatasi penyebaran maklumat yang salah yang berleluasa ketika ini berkaitan vaksin ataupun COVID-19 dan juga vaksin secara umum. Bagaimana vaksin ataupun komunikasi ini harus dilakukan dengan baik, efektif? Apakah cabarannya pada ketika ini dan juga bilakah ia harus bermula sekarang, esok, tahun hadapan? Komunikasi mengenai vaksin ini adalah sebahagian daripada confidence building measures yang diperlukan bagi memberikan keyakinan kepada pelabur perniagaan, pengguna dan masyarakat secara amnya. Dan ianya perlu bermula dari sekarang. Sekiranya kita tidak telus dengan maklumat yang ada, kita tidak secara terus terang memberitahu kepada masyarakat mengenai status di mana wujudnya vaksin ini, akan timbul kegusaran atau kebimbangan daripada masyarakat mengenai keberkesanan vaksin-vaksin tersebut. Kita perlu melihat dari segi masalah vaksin hesitancy atau penolakan terhadap vaksin di Malaysia sebenarnya adalah pada paras yang membimbangkan. Sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, kita telah melihat kemunculan penyakit-penyakit vaksin preventable atau yang boleh dicegah melalui vaksin seperti berguk, penyakit pneumokokal, demam campak dan polio yang memberikan tanda jujur bahawa masih ramai yang tidak memastikan diri mereka dan anak mereka telah menerima vaksin yang sepatutnya. Ini adalah cabaran yang harus ditangani dengan komunikasi kesihatan yang agresif dan secara terus terang. Masalahnya ialah apabila kita tidak mahu
berkongsi maklumat tersebut, dan ini akan memberikan ammo atau maklumat pada mereka yang cuba menimbulkan kebimbangan mengenai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Itulah yang sepatutnya yang kita pastikan daripada pihak kerajaan adalah memastikan vaksin yang dikenalkan telah diluluskan, telah mengalami clinical trial, dan yang paling penting adalah selamat untuk digunakan oleh masyarakat. So keselamatan adalah yang menjadi prioriti bagi pihak kerajaan untuk COVID-19 ini, vaksin. Terima kasih Azrul Muhammad Khalib, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan juga Sosial yang membincangkan berkenaan dengan logistik juga pengedaran vaksin tersebut.